Assalamualaikum dan hai. Apa khabar semua? Hari ini kita akan terus ke kebun poji. Mari kita lihat kebun poji. Wah, cantiknya. Ada haiwan, ada sayur-sayuran, ada kolam dan banyak lagi. Berdasarkan kebun poji ni, kita akan dapat belajar berkaitan dengan struktur sel haiwan dan tumbuhan ataupun kita boleh panggil juga sebagai organel berserta fungsinya. Macam mana tu Jom kita lihat. Wah, pagar ni kukuhnya. Pagar ini terletak di bahagian paling luar yang mengelilingi kebun poji. Pagar ini dapat melindungi dan menjaga kebun poji di mana pagar ini dapat memastikan haiwan ternakan serta tumbuh-tumbuhan di kebun poji sentiasa dalam keadaan selamat. Agak-agaknya, organel apakah yang mewakili pagar ini? Organel apa ya? Siapa tahu organel tersebut dan fungsinya? Pagar tersebut merujuk kepada dinding sel. Dinding sel terletak di bahagian paling luar, maka fungsi utama dinding sel ialah memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. Kalau nak masuk ke dalam kebun poji ini, mestilah melalui pintu. Dengan adanya pintu ini, kita akan dapat masuk dan keluar dari kebun dengan mudah. Kita juga dapat mengawal dan mengetahui pergerakan yang keluar dan masuk ke dalam kebun poji ini. Jadi, kamu rasa pintu ini mewakili apa dalam sel? Pintu di kebun poji ini merujuk kepada membran sel yang mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Mari kita lihat apa lagi yang ada dalam kebun poji ni. Wow, dalam kebun poji ada stor yang besar yang boleh menyimpan barang-barang. Stor ini juga boleh mengawal pergerakan masuk dan keluar hasil-hasil dari kebun seperti hasil-hasil daripada haiwan dan sayur-sayuran. Siapa tahu apa agaknya organel yang berfungsi seperti stor dalam kebun poji ni? Betul, jawapannya ialah nukleus. Nukleus merupakan organel yang berfungsi untuk mengawal aktiviti sel dan mengandungi kromosom yang membawa maklumat genetik sel. Nukleus merupakan organel yang penting dan boleh didapati dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Di bahagian tepi kebun poji ada generator lah. Apa agaknya organel dalam sel yang dapat mewakili generator dalam kebun ni? Betul, mitokondria dalam sel mempunyai fungsi yang sama dengan generator dalam kebun, iaitu dapat menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Mitokondria merupakan organel yang ada dalam sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Okey, seterusnya kebun poji juga ada kolam lah. Ada air biru dan itik berenang lah atas kolam tu. Jadi, kalau kita tengok kolam ni, agak-agak organel apakah yang boleh dikaitkan dengan kolam tersebut? Cuba teka. Okey, kolam tersebut merupakan volkul. Okey, volkul ni ialah organel yang berfungsi untuk memberikan sokongan kepada sel apabila sel tumbuhan dipenuhi dengan subsel.
Dalam kebun ini juga terdapat panel solar di mana ia akan menyerap cahaya matahari. Jadi, apa kaitan panel solar ini dengan organel yang terdapat dalam sel? Cuba teka. Panel solar ini diibaratkan sebagai organel kloroplas. Fungsi kloroplas adalah menyerap cahaya matahari untuk tumbuhan membuat makanan. Kloroplas ini hanya ada pada sel tumbuhan. Ia tiada pada sel haiwan. Tanpa sedar, dah habis pusing dah satu kebun poji. Tapi kan ada lagi satu yang kita tak sedar pun ada dalam kebun ni. Nampak tak warna hijau yang meliputi tanah kebun ni? Rumput. Okey. Rumput ini juga ada kaitannya dengan organel. Besarnya organel ni kan? Agak-agak anda rasa apakah organel yang besar permukaannya macam rumput ni? Cuba teka. Jawapannya adalah rumput merupakan organel bagi sitoplasma. Sitoplasma ini bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku dan ia juga merupakan salah satu sel yang terpenting dalam sel haiwan dan tumbuhan. Alhamdulillah, tamatlah sudah lawatan kita ke kebun poji. Okey, daripada gambaran kebun poji tadi, kita dapat melihat analogi yang dapat kita bandingkan dengan sel haiwan dan tumbuhan. Jadi, daripada lawatan tadi, agaknya apakah organel-organel yang ada di dalam sel tumbuhan tetapi tiada di dalam sel haiwan? Jom sama-sama kita Selain menggunakan kebun sebagai analogi bagi topik struktur sel ini, terdapat pelbagai jenis gambaran atau situasi yang dapat kita jadikan sebagai analogi. Jadi, sebagai tugasan, cuba anda hasilkan analogi lain selain daripada kebun poji tadi yang boleh kita bandingkan fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.